أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Yunus ayat 87. Dan sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'aun wa mala'ihim أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Maksudnya, dan maka tidak beriman kepada Musa kecuali zuriat daripada kaumnya, iaitu kaum Nabi Musa ataupun kaum Fir'aun, dalam keadaan ketakutan daripada Fir'aun dan pembesar-pembesar mereka yang akan menyeksa dan membunuh mereka. Dan sesungguhnya Fir'aun pasti sombong di atas muka bumi dan sesungguhnya dia daripada orang-orang yang melampau. Pengajarannya. Pertama, Sunnatullah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul adalah sedikit dan kebanyakannya adalah kufur kepada Allah. Yang kedua, kejayaan sesuatu dakwah bukan diukur daripada ramai pengikut atau orang yang beriman, tetapi kejayaan dakwah adalah kerana pendakwahnya terus sabar dan istiqamah dalam dakwahnya walaupun hanya sedikit sahaja yang beriman. Yang ketiga, hidayah adalah milik Allah dan tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk memberi hidayah kepada manusia. Walaupun dia adalah rasul yang terbaik. Yang keempat,
penguasa yang zalim akan sentiasa menakut dan menghalang orang ramai daripada beriman kepada Allah. Bahkan akan menyeksa dan membunuh sesiapa yang tidak mengikut pegangan penguasa yang zalim. Yang keempat, yang kelima, mereka yang beriman dalam keadaan tertekan dan ketakutan iman mereka lebih kuat dan tahan ujian dibanding dengan mereka yang beriman dengan mudah dan tanpa ada cabaran. Okay, ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan telah berkata Musa, wahai kaumku, sekiranya kamu adalah orang yang telah beriman kepada Allah, maka hanya kepadanya lah hendaklah kamu bertawakal. Sekiranya kamu adalah orang-orang yang berserah diri. Pengajaran pertama, peranan seorang Nabi ataupun ketua adalah sentiasa memberi semangat dan panduan kepada pengikutnya apabila mereka dalam ketakutan. Yang kedua, kekuatan orang yang beriman ialah dengan berserah sepenuhnya kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Yang ketiga, manusia akan sentiasa lemah dan penakut selagi mana dia bergantung dan berserah kepada manusia. Ayat 85 dan 86 sekaligus. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna
Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Maksudnya, maka mereka berkata, hanya kepada Allah kami berserah. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau menjadikan kami bahan fitnah kepada kaum yang zalim. Dan selamatkan kami dengan rahmat Engkau daripada kaum yang kafir. Pengajaran daripada dua ayat. Pertama, doa kepada Allah hendaklah dilakukan setelah orang beriman beramal dan mentaati segala perintah Allah serta bertawakal kepadanya. Yang kedua, orang yang beriman adalah sentiasa memohon kepada Allah agar kaum yang zalim dan kafir tidak menguasai mereka. Agar iman mereka selamat daripada gangguan orang-orang yang zalim dan kafir. Yang ketiga, hanya dengan rahmat Allah sahaja orang beriman akan selamat daripada kezaliman dan kejahatan orang-orang kafir. Okey. Kesambut ada ayat seterusnya. Okey, ayat malam ni ayat 87 kaitan dengan ayat lepas. Setelah Musa dan kaumnya menghadapi tekanan dan penyiksaan daripada Firaun serta pembesar-pembesarnya, maka mereka berserah, bertawakal kepada Allah. Kemudian, yang kedua, mereka berdoa kepada Allah. Maka ayat malam ni, arahan daripada Allah, apa yang mereka sepatut lakukan setelah mereka bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan ila Musa, kepada Musa,
Kami telah wahyukan kepada Musa wa akhihi dan saudaranya. Siapa saudaranya? Nabi Harun alaihissalam. Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Antabawwa'a, agar kamu berdua. Apa dia tabawwa'a? Tabawwa'a ittakhiza. Hendaklah kamu berdua ittakhiza, menjadikan ataupun mengambil. Kamu berdua menjadikan liqaumikuma, untuk kaum kamu berdua. Siapa ni? Kaum Musa dan Harun. Siapa namanya? Bani Israel. Jadi setelah Nabi Musa dan kaum dia bertawakal pada Allah dan berdoa, perintah seterusnya Allah kepada mereka ialah, wahai Musa dan Harun, ambillah ataupun jadikan untuk kaum kamu berdua di Misra, di Mesir. Mesir ni nama negara. Jadi sejak zaman Musa alaihissalam sampai sekarang, nama negeri itu ialah Mesir. Ada satu lagi pendapat yang mengatakan Mesir ni ialah Iskandaria secara khusus. Kita tahu kan di Mesir ada satu daerah ataupun satu negeri dalam Mesir, nama dia Iskandaria. Kan? Tahu kan? Tempat apa tu? Tepi pantai. Oh, doktor pernah pergi kan? Tempat pelancongan kan? Antara tempat pelancongan paling terkenal ialah Iskandaria. Sebab dia tepi pantai. Ya. Jadi ada dua pendapat. Satu, Mesir. Negeri Mesir keseluruhan. Pendapat kedua, Iskandaria. Okey. Jadi perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Musa dan Harun, ambillah untuk kaum kamu di Mesir buyutan. Buyut apa dah? Buyut apa? Asalnya ini jamaah. Kalau satu baitun. Baitun. Kalau jamak buyut. Buyutun. Kita dah belajar ke bahasa Arab. Jamak ada berapa jenis? Satu. Jamak muzakkar salim. Yang kedua? Yang ketiga? Jamak taksir. Ini jamak apa ni? Mana tahu? Dia bukan jamak muzakkar salim sebab di hujungnya tidak ada waw nun ataupun ya nun. Dan dia bukan jamak muannas salim sebab di akhirnya tidak ada alif dan ta. Maka dia automatik jamak taksir. Okey. Ambillah untuk kaum kamu di Mesir buyutan, rumah-rumah ataupun tempat tinggal. Jamaah tempat-tempat tinggal. Dia kalau buyut tak diguna dalam masyarakat kita lah. Tapi kalau baitun diguna dalam masyarakat kita. Apa dia? Baitul mal. Dua-dua tu perkataan Arab kan? Baitul pun Arab, mal pun Arab. Rumah apa tu? Rumah harta. Rumah harta. Okey. Jadikan untuk kaum kamu di Mesir rumah-rumah ataupun tempat-tempat tinggal. Untuk siapa ni? Untuk Bani Israel. Ada ahli tafsir mengatakan sebelum ni Bani Israel dah ada rumah tak? Ada. Tapi ini rumah khas untuk mereka berlindung. Sebab mereka dalam ketakutan. Dizalimi dan diancam oleh Fir'aun.
Jadi ambil rumah yang selain pada rumah yang mereka dah ada. Kemudian buat apa rumah tu? Waj'alu dan jadikanlah oleh kamu buyutakum, rumah-rumah kum. Apa makna kum? Kum. Kamu kan? Sebab tu bila kita bagi salam apa dia? Assalamualaikum. Sejahtera ke atas kamu. Jadikan rumah-rumah kamu qiblatan. Apa makna kiblah? Kita bila solat, kita menghadap apa? Kiblat. Maksud di sini apa dia? Masjid. Jadikan rumah-rumah kamu sebagai masjid ataupun tempat ibadat. Diterjemah apa dalam terjemahan? Masjid. Sebab bila nak solat, mesti menghadap ke satu arah ataupun satu kiblat. Sebab itulah lepas tu Allah perintah apa? Wa aqimus solah. Dan dirikan oleh kamu. Ini wa ni fa'il. Oleh kamu ramai solat. Okey. Kemudian wabasyiri dan Allah perintah pada Bashir ni fi'il amar. Fi'il amar Allah perintah pada siapa ni? Nabi Musa AS. Hendaklah engkau beri berita gembira. Ataupun gembirakan. Beri berita gembira. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Tengok. Di awal ayat Allah kata, jadikan untuk kaum kamu di Mesir itu rumah-rumah. Dan rumah pula jadikan ia sebagai tempat ibadat, tempat solat. Okey? Jadi sebelum itu disebut kaum. Tapi di hujung ayat ni, berilah berita gembira kepada kaum ke kepada orang beriman. Maksud apanya? Pengajarannya apa? Bukan semua kaum tu beriman. Dan orang yang layak dapat berita gembira, bukan semua orang. Hanya orang beriman sahaja. Jadi kalau kamu tak beriman, kamu tak layak langsung dapat berita gembira daripada Allah. Okey. Okey, daripada ayat ni, apa pengajarannya? Kalau sebelum ni Allah yang pertama, Allah suruh melalui Nabi Musa supaya kaum dia apa dia? Sebelum ayat ni. Yang semalam. Sebelum berdoa. Tawakal. Itu penting tu. Sebelum berdoa mesti serah bulat-bulat kepada Allah. Yakin. Dia tawakal ni ialah kita serah bulat-bulat kepada Allah bahawa Allah sahaja boleh memberi apa saja manfaat pada kita. Manusia hebat macam mana, ramai macam mana, kuat macam mana, dia tak boleh bagi manfaat pada kita. Dan hanya Allah sahaja yang boleh mengelak mudarat daripada kita. Itu makna tawakal. Sebab itulah bila berdepan dengan musuh yang ribuan, kalau kita yakin pada Allah, kita tak takut. Sebab hanya Allah saja boleh memudaratkan kita. Manusia hebat macam mana? Tak boleh. Okey. Jadi satu, Allah perintah supaya bertawakal. Yang kedua, berdoakan. Yang ketiga, dalam ayat ni. Apa dia? Salat. Salat. Ini. Faqimus salat. Tapi solat ni Allah perintah di mana? Di rumah. Kenapa di rumah? Sebab mereka ni dalam ketakutan. Siapa yang beriman, Firaun akan bunuh. Maka,
untuk jaga keselamatan mereka, Allah kata solat di rumah. Sebab itulah ayat ini menjadi salah satu hujah dalil kepada mereka yang berpendapat wajib solat jemaah di masjid kecuali bila dalam ketakutan. Ini antara dalilnya. Lepas tu Allah kata solat, jadikan rumah kamu sebagai masjid. Tak perlu pergi tempat ibadat sebab dalam ketakutan. Okey. Dan kita tahu banyak sangat dalil-dalil yang menunjukkan wajib solat jemaah di masjid. Dalam mazhab kita, Syafi'i, solat jemaah bagi lelaki adalah hukumnya. Ada kata fardu kifayah, mana kalau sebahagian buat, yang lain tak payah. Ada pendapat mengatakan sunat muakkadah. Tapi dalam mazhab lain, wajib. Mazhab Hanbali wajib. Kalau solat di rumah sah tak? Sah, tapi berdosa. Sebab tak solat berjemaah. Dalilnya, banyaklah antaranya dalilnya. Cuba buka hadis tu. Hadis yang panjang. Kita belajar Quran ni bukan untuk teori saja, tapi untuk beramal. Siapa yang belum menjaga solat jemaah di masjid, sedangkan tidak ada ketakutan, tidak ada sebab pun, maka mulai sekarang dia kena berusaha dan pastikan solat jemaah di masjid. Kalau dia adalah lelaki. Kalau dia perempuan, solat di rumah. Okey. Ini pendapat ulama tentang hukum solat berjemaah. Kita terjemah sama-sama. Ikhtalafa. Ikhtalafa apa dah? Berselisih ataupun berbeza. Ulama. Fi hazil masalah. Dalam masalah ni iaitu hukum solat berjemaah bagi lelaki. Faqala qaumun, maka berkatalah satu kaum, satu pendapat, inna ada as-salah. Sesungguhnya menunaikan solat fi jama'atin secara berjemaah adalah syartun. Syarat apa? Syarat sah solat. Kalau kamu solat seorang, solat tak sah. Itu satu pendapat. Wa anna man shalla wahdahu, dan sesungguhnya siapa yang solat wahdahu, seorang-seorang, biduni uzrin, tanpa keuzuran, batalat, batal solatnya. Ini pendapat pertama. Okey, yang kedua. Pendapat kedua, waqala akharun, berkata yang lain, ulama yang lain, bahkan pendapat yang kedua ialah wajibah. Yang tadi syarat sah, sekarang wajib. Iaitu tajibus salat, wajib salat fil jamaah. Wajib salat secara berjemaah. Jemaah mana ni? Bila sebut jemaah mesti di wa aqimus salah warka'u ma'ar-raki'in. Dirikan salat dan rukuk bersama orang-orang yang di mana orang ramai rukuk. Ustaz, saya jemaah juga dengan isteri. Tak, panduan kita siapa? Nabi. Nabi rumah dia tepi masjid. Dan Nabi lagi ramai isteri. Tapi Nabi tetap solat jemaah di masjid. Kamu isteri pun tak ada. Wa qala qaumun. Okey. Pendapat kedua, solat jemaah wajib. Maka wajib dilakukan secara berjemaah. Wajibu as-sa'yu, dan wajib berusaha kepadanya, iaitu kepada solat jemaah. Wa an tu'addiya, dan wajib menunaikannya fil masajid, di masjid-masjid. Wa hadza a'dalul aqwal, dan ini adalah aqwal, pendapat-pendapat yang a'dal. Apa makna a'dal? Paling pertengahan. Di antara syarat tadi. Yang kedua wajib. Lepas ni ada yang kata fardu kifayah, ada yang kata sunat muakkadah. Pendapat yang mengatakan wajib, pendapat paling tepat, paling kuat. Okey. Pendapat lain, waqala qaumun. Pendapat lain, annaha fardu kifayah. Solat Jumaat adalah fardu kifayah. Apa makna kifayah? Idza qama biha man yakfi, apabila telah menunaikan sebahagian orang, sekumpulan orang, sara adauha, maka menunaikan salat berjemaah fi haqqil baqin,
pada hak yang tak datang tu hukumnya sunat. Kalau dah ada 10 orang solat Jumaat di masjid, yang lain tak wajib. Sebab hukumnya, pendapat ini mengatakan ia fardu kifayah. Macam solat jenazah lah. Tapi kalau dalam kampung tu tak ada seorang pun solat berjemaah, maka yang lepas semua tak lepas. Yang lain semua tak lepas. Okey. Wa qala akharun, pendapat yang keberapa ni? 3 ke 4? 4 kan? Mula-mula syarat sah solat. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, fardu kifayah. Yang keempat, sunnah. Oh, ni yang ustaz ni. Ni rasa yang ni betul ni. Okey. Walakin, akan tetapi as-sawab. Yang betul. Sawab tu mana? Yang betul. Pernah dengar tak? Wallahu a'lamu bi. Oh, boleh sambung. Terjemah sikit. Allah lebih tahu yang betul. Jadi kata pendapat ini, kata pendapat ulama, akan tetapi as-sawab yang betul ialah min hadhil aqwal. Daripada semua pendapat-pendapat ni, wa'adaluha, dan yang paling pertengahan, wa asahhuha, dan paling sahih, ialah pendapat yang mengatakan innaha wajibah. Solat Jumaat adalah wajib. Inna ada'a, dan sesungguhnya menunaikan solat fil jamaah wajibah, adalah wajib. Ini pendapat paling sahih, paling kuat, paling pertengahan. Wa fil masajid, dan jemaah di masjid secara khusus. Yajibu an tuadda fil masajid. Wajib ditunaikan di masjid ma'al muslimin, bersama orang Islam yang lain. Apa dalil? Ni bila ulama cakap mesti ada dalil. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW, dengar, man sami'an nida, siapa mendengar nida tu azan. Siapa yang dengar azan, falam ya'ti, maka dia tak datang menyahut azan, datang ke masjid, fala salata lahu, tidak ada solat. Ulama kata tidak ada solat, iaitu solatnya tidak sempurna. Illa min uzrin, kecuali dia dengar tapi sebab dia sakit tak boleh pergi, tak apa. Tapi kalau relax, sihat walafiat, kan, pergi jogging pagi 2 jam, kan, bila nak solat Jumaat pingsan. Okey, fala salata lahu illa min uzrin. Okey. Kemudian qila li Ibn Abbas. Orang tanya Ibn Abbas, apa maksud uzur yang membenarkannya solat di rumah? Apa dia uzur tu? Kata Ibn Abbas, ma huwal uzur? Apa uzur? Qala khaufun aw marad. Takut ataupun sakit. Macam ayat tadilah. Kenapa Allah suruh Bani Israel solat di rumah? Sebab mereka dalam ketakutan ataupun sakit. Sakit ni sakit apa ni? Sakit apa yang boleh solat di rumah? Kalau sakit hati pada imam, boleh tak solat? Saya memang sakit hati lama ke imam kan? Ada keuzuran tak? Tak ada. Ni sakit apa ni? Sakit tak boleh bangun, sakit tak boleh berjalan, pening ke? Kalau berdiri rebah. Okey. Akhrajahu Ibnu Majah. Hadis ni hadis sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim dan jemaah dengan sanad yang jayyid. Mana kumpulan hadis yang hasan. Okey. Qala Al-Hafiz, kata Al-Hafiz Ibn Hajar fil Bulugh. Bulugh apa dia? Bulughul Maram. Ala syarti Muslim. Hadis ni mengikut syarat Imam Muslim. Mana darjah dia tinggi. Okey, hadis yang lain. Cuba angkat lagi. Okey, wa fi sahih Muslim. Hadis yang lain dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajula, sesungguhnya seorang lelaki a'ma. Apa makna a'ma? Buta. Lelaki buta, qal, berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun. Sesungguhnya tidak ada bagi aku qaid. Qaid apa dia? Yang pimpin aku ke masjid. Sebab aku buta.
Bila buta tak nampak jalan dan tak ada orang nak pimpin aku. Yulaimuni, yang boleh memimpin aku ilal masjid. Maka dia pun minta izin. Fahali, boleh tak untuk aku min rukhsah. Rukhsah apa dia? Kelonggaran. An usalliya fi baiti, untuk aku salat di rumah. Boleh tak? Subhanallah. Orang buta nak solat kat rumah pun minta izin Rasulullah. Tapi ramai orang celak tak minta izin siapa-siapa pun solat kat rumah. Betul kan? Okey, apa Nabi jawab? Faqala lahu Nabi SAW. Maka Nabi menjawab, hal tasma'un nida? Kamu dengar azan tak? Nida bis salah. Qala na'am, dengar. Qal fa'ajib. Nabi kata apa? Jawab. Jawab apa ni? Bukan jawab azan lepas tu duduk kat rumah. Jawab azan mana? Dia panggilkan hayya 'alas salah. Jawabnya apa? Pergilah. Sebab dia panggil hayya 'alas salah. Sebab budaya Melayu, dia jawab azan tapi tak pergi surau. Betul kan? Tengah-tengah bekerja, cuci kereta, azan. Berhenti sekejap. Kenapa? Hormat azan. Habis azan je, sambung. Itu bukan hormat. Okey. Okey. Sesungguhnya mana ni? Sini. Fahadha a'ma, ini ulasan. Ini orang buta. Laisa lahu qa'id, dan tidak ada orang yang pimpin dia ke masjid. Wa ma'a hadha, walaupun begitu, Nabi berkata padanya, wajib kamu pergi. Walam yajidalu rakhsah, dan tidak ada kelonggaran untuk kamu salat di rumah. Nabi cakap pada siapa? Yang buta. Maka kalau dia celak, sebab tu yang celak tak ada minta izin dengan Nabi. Dia tahu Nabi tak akan benar. Dan sebab itulah hadis seterusnya. Walam yajidalu rakhsah. Wa fi riwayatin kharij Muslim. Riwayat lain kata Nabi, la ajidu laka rakhsah. Aku tak ada rakhsah, kelonggaran untuk izinkan engkau salat di rumah. Aku tak ada alasan. Fasaraha sallallahu alaihi wasallam, maka dijelaskan, Nabi menjelaskan bahawa orang buta itu tidak ada qaid yang pandunya yulaimu, membawanya ke masjid. Laisa lahu rakhsah, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkan salat jemaah di masjid. Okey? Habis. Dalil yang ketiga. Wasabata fi sahihaini, dan telah sabit, telah jelas dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lagi kuat. Annahu, sesungguhnya Nabi SAW hamma. Apa makna hamma? Tak, hamma ni ingin. Satu masa Nabi ingin an yahriqa, membakar. Alaman, ke atas siapa yang takhallafa an salatil jemaah. Satu masa Nabi ingin nak bakar orang yang takhallaf. Apa makna takhallaf? Ponteng. Ponteng daripada salat jemaah. Nabi nak bakar apa ni? Buyut tahu. Tadi kita jumpa buyut. Rumah mereka. Wa qala, Nabi kata, laqad hamamtu. Hamamtu daripada hamma. Aku telah ingin an amura, untuk memerintah didirikan salat. Fatuqamu, lalu salat didirikan, semua amura. Kemudian aku akan perintah man yusalli bin nas. Ada orang jadi imam ganti aku. Habis aku nak buat apa? Semua antaliku, aku pula nak pergi bersama beberapa orang lelaki, bersama mereka hazmun. Ada satu ikatan kayu, hatab kayu. Kepada kaum mana ni? Dapat dalam lafaz yang lain, kepada lelaki yang la yashhaduna salah, yang tidak hadir salat berjemaah. Fa ahriqa, maka aku akan membakar rumah mereka. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi ulama kata, bila nak bakar ni menunjukkan apa? Dosa besar, bukan dosa kecil. Tapi Nabi bakar ke tak? Kenapa Nabi tak bakar? Ada riwayat lain, sebab Nabi kata kalau bukan kerana ada wanita dan kanak-kanak dalam rumah tu yang tak berdosa,
Kalau tak ada dua golongan, aku bakar dah. Jadi yang menghalang Nabi bakar sebab ada wanita dan kanak-kanak. Mereka tak wajib salat berjemaah. Okey. Inilah pendapat yang paling kuat dan paling sahih disebabkan dalilnya. Okey. Boleh ya? Dia sebenarnya salat jemaah ni, kalau orang tu cinta pada Allah, dia sebenarnya tak akan tanya hukum. Betul tak? Kenapa aku nak dipaksa pergi rumah Allah untuk sembah Allah, untuk dapat pahala pula 27? Betul? Patut aku tak perlu dipaksa. Okey? Jadi hukum dalam ayat ni ialah buat ibadat boleh solat di rumah bila dalam ketakutan. Bahkan saya baca pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Dia kata, betul, dalam mazhab kami, iaitu mazhab Syafi'i, hukum salat jemaah fardu kifayah. Betul. Tetapi, setiap orang tidak ada keuzur untuk meninggalkan salat jemaah sebab Nabi tak tinggal. Kecuali ada keuzuran. Dia sebut keuzuran. Takut, sakit, hujan, makan bawang. Kan Nabi kata, siapa makan bawang, jangan datang masjid kan? Sebab dia mengganggu orang. Maka dibenarkan untuk tidak solat jemaah. Tapi kalau sebelum solat jemaah, dia sengaja makan bawang. Itu dua dosa. Satu dosa tak pergi, yang kedua dosa nak menipu. Macam Bani Israel. Okey. Dan tadi Allah kata apa? Hujung ayat tadi. Gembirakan orang beriman. Bila Allah sebut gembirakan orang beriman? Bila? Setelah solat. Pengajarannya apa? Berita gembira hanya untuk orang yang solat. Kalau kamu tak solat, jangan perasan. Betul Allah kata. Tapi ada juga orang solat yang tak patut dapat berita gembira. Bahkan Allah kata, fawailun lil musallin. Ada juga orang solat tapi bukan berita gembira, bahkan wailun. Bila tu? Alladzina hum an salatihim, bila mereka lalai solat dekat habis waktu ataupun habis waktu baru solat. Itu tidak ada berita gembira bagi mereka, bahkan wailun. Bila berita gembira untuk orang yang solat? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Yang berita gembira untuk orang yang solat ialah bila solat mereka khashi'un, khusyuk. Okey. Semoga Allah bagi hidayah dan kekuatan pada kita semua untuk selepas ini menjaga solat berjemaah 5 waktu. Sebab itulah kita kena ada strategi planning akhirat. Apa dia? Kalau nak beli rumah, nak sewa rumah, cari dekat masjid. Ustaz, saya nak pahala banyak. Jangan cari penyakit. Kadang-kadang yang tak pergi alasannya apa? Jauh. Tapi bila dekat, saya memang beli rumah depan surau. Sebab apa? Nak jaga ni. Satu, nak pastikan dapat pahala. Yang kedua, nak mengelak daripada dosa tak pergi ke masjid. Tak ada alasan. Rumah tepi masjid kan? Okey, waqala Musa. Telah berkata Musa. Rabbana. Wahai Tuhan kami. Innaka. Sesungguhnya engkau. Ataita. Engkau telah memberi kepada Fir'aun wa mala'ahu, dan pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya. Apa yang Allah bagi pada Fir'aun dan pembesarnya? Zina. Zina apa dia? Apa dia perhiasan?
Tak, harta tak, tengok ayat Quran. Ni zina, ni amwal. Apa makna amwal? Jangan terjemah zina harta, salah. Harta di sini. Zina ialah perhiasan. Apa yang orang guna untuk berhias. Pakaian termasuk. Barang kemas. Rumah termasuk. Kadang-kadang rumah orang jadikan sebagai perhiasan. Betul tak? Untuk berbangga. Kenderaan mewah. Itu termasuk zina. Harta pula apa? Emas, perak. Dua benda yang berbeza. Dan harta. Harta, dia tak berhiaskan. Harta orang buat perhiasan tak? Ada dia tampar duit-duit kat dinding rumah? Tak ada. Itu beza. Perhiasan untuk ditunjuk. Harta untuk disimpan dan dibanggakan. Okey? Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Tengok. Kalau sebelum ni Allah perintah Musa tawakal pada Allah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga solat. Kan? Ini langkah seterusnya. Apa dia? Doa Nabi Musa supaya Allah hancurkan harta Firaun. Tapi sebelum Nabi Musa berdoa supaya Allah hancurkan harta Firaun, Nabi Musa begitu dulu. Sebab apa dia nak doa supaya Allah hancurkan harta? Sebab apa? Sebab dengan zina, dengan harta yang diberi pada Firaun, apa dia guna? Rabbana, wahai li yudillu. Untuk ataupun yang berakhir ataupun yang berkesudahan, yudillu, mereka menyesatkan. An sabilika, dari jalan engkau. Apa maksud? Apa maksud? Maknanya, okey, kita habiskan doa Nabi Musa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Bila nak baca doa, yang terbaik mula dengan kenapa? Tawassul. Kalau Allahumma, ada tawassul? Tak ada. Sebab Allah, nama Allah. Tapi kalau Rabb apa makna dia? Sifat Allah sebagai pencipta, pemilik, pengurus. Dengan sebab engkau pencipta, pengurus, pemilik, aku berdoa. Waktu boleh kata, doa para Nabi biasanya bermula dengan Rabbana. Wahai Tuhan kami, Rabbana tmis. Apa makna itmis? Hilangkan. Satu, hancurkan. Yang kedua, hilangkan. Dalam terjemahan dia terjemah apa? Binasakan. Binasakan, hancurkan ala amwalihim. Ke atas amwal, harta mereka. Boleh? Jadi Musa doa apa ni? Supaya Allah hancurkan semua harta Firaun dan pembesarnya. Boleh tak kita doa supaya Allah hancurkan harta orang kafir? Apa ni? Dah Allah bagi harta, patut lawan Tuhan. Hancurkan harta mereka. Boleh ke tak? Boleh, tapi kena berdakwah dulu. Tapi kita tak berdakwah, mana tak boleh berdoa lah sampai bila-bila. Kan? Jawapannya ialah boleh, tapi bersyarat. Sebab itulah Nabi Musa doa supaya Allah hancurkan harta. Nabi Musa beritahu sebab apa?
harta mereka kena hancur. Sebab mereka guna harta dan zina untuk apa? Satu. Yang kedua, Nabi Musa, kalau ikut ayat sebelum ni, Nabi Musa dah berdakwah dan bagi bukti. Dan Firaun pun kalah bila berlawan dengan tukang sihir. Firaun, tukang sihir, semua kalah. Banyak dah bukti. Dan lama Nabi Musa berdakwah, tapi mereka tetap degil dan menolak. Dan mereka gunakan harta untuk menyesatkan. Ketika itu, boleh. Kan? Tapi orang kafir sekarang, dia gunakan harta dia untuk menyesatkan orang. Ha? Ada? Okey, ada tak orang Islam sendiri menggunakan harta untuk menyesatkan orang? Ada juga. Jadi apa beza? Apa beza? Ha? Doa sekali. Dan kadang-kadang secara tak langsung orang Islam bila dia guna harta untuk bagi pendidikan pada anaknya, yang pendidikan tu tak ada unsur Islamik. Bahkan menjauhkannya daripada agama. Bukankah itu juga menggunakan harta untuk menyesatkan anaknya secara tak langsung? Betul? Lagi belajar tinggi, lagi celak dunia, lagi tak kena agama. Dengan apa dia guna? Harta dia. Betul? Kan? Ha. Jadi boleh tak anak berdoa pada bapak pula? Hancurkan harta bapakku. Sebab dia gunakan untuk menjauhkan aku daripada agama. Boleh? Dakwah dulu bapak. Dakwah dulu bapak. Dia ada dua bacaan. Dua-dua betul. Satu, liyudillu. Yang kedua, liyadillu. Tengok, subhanallah, bahasa Arab. Berbeza, ya satu baris depan. Yang kedua, baris atas. Maknanya berbeza. Dia daripada perkataan satu, dhalla. Dhalla, mudhari' dia, yadillu. 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 Yang kedua, adalla. Adalla, mudhari' dia, yu. Yudillu. Ketika mudhari', apa yang membezakan yudillu dengan yudillu? Apa yang membezakan? Yang atas ni, ya, baris atas. Yang bawah, ya. Tapi makna berbeza. Walaupun hanya berbeza baris. Kalau dhalla, dia telah sesat. Yudillu, dia sedang sesat. Dia tak menyesatkan orang. Kalau adalla, dia telah menyesatkan orang. Yadillu, dia sedang menyesatkan orang. Boleh faham? Yang mana lagi teruk? Menyesatkan orang. Tapi bila dia menyesatkan orang, dia sendiri sesat tak? Mestilah syarat nak menyesatkan orang, dia mesti sesat. Betul? Jadi bacaan ni, dua-dua bacaan qiraah yang tujuh dan sahih. Kita nak baca li yudillu, betul? Nak baca li yadillu, betul? Dan dua-dua makna betul kepada Firaun. Firaun guna harta kesenangan dunia untuk apa? Untuk dia sesat dan menyesatkan orang. Dua-dua betul. Okey. Kemudian, apa doa Musa seterusnya kepada Firaun? Tak habis lagi tu. Washdud. Dan ushdud apa dia? Keraskan, matikan. Dan matikanlah. Matikanlah ala qulubihim, hati-hati mereka. Fala yu'minu, maka tidak mereka beriman. Hatta
Sehingga yarau, mereka melihat azab al-alim, azab yang okey. Jadi doa pertama Nabi Musa AS kepada Allah untuk Firaun apa dia? Hancurkan harta mereka. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, hancur tu iaitu Allah jadikan semua harta Firaun batu. Yang kedua, Allah hancurkan. Tak jadikan batu lah. Binasa. Kalau kebun-kebun mati macam tu je. Doa yang kedua ialah matikan hati. Kenapa Nabi Musa tak minta supaya Allah buka pintu hati Firaun? Kan dia kan pendakwah. Azim. Kenapa? Kan Rasul, apa tugas Rasul? Tugas utama Rasul ataupun pendakwah? Supaya dia terbuka hati dan beriman. Betul? Tapi kenapa Musa berdoa supaya Allah tutup pintu hati Firaun? Apa dia? Sebab Nabi Musa dah berdakwah dan bagi bukti macam-macam. Masa pun diberi, tapi mereka tetap degil, tetap menolak. Tukang sihir tengok bukti, terus beriman. Firaun tetap tolak. Maka, kesimpulan daripada pengalaman dakwah Nabi Musa kata apa? Mereka ni tak mungkin beriman. Sehinggalah nampak azab. Makna, bila nampak azab, semua orang akan beriman. Betul? Kenapa bila nampak azab, semua akan beriman? Tak ada seorang pun terkecuali. Nampak azab, terus beriman. Kenapa? Ainul yaqin. Betul kan? Dan sebenarnya itulah ujian Allah kepada manusia. Allah jadikan yang Allah azab ataupun pahala tak nampak. Supaya apa? Supaya apa? Allah nak uji manusia percaya tak apa yang Allah janji, walaupun tak nampak. Yang kedua, Allah nak manusia kalau beriman dengan ikhlas. Bukan sebab nampak. Kalau beriman sebab nampak, dia tak ikhlaskan. Okey. Jadi, contoh doa Nabi Musa supaya Allah hancurkan harta Firaun dan matikan hati. Sama juga doa Nabi apa? Nabi Nuh supaya apa? Mana lebih dahsyat? Doa Nabi Musa ke doa Nabi Nuh? Nabi Nuh, kenapa? Jangan tinggal seorang pun. Dan harta Nabi Nuh tak doa tapi semua hancur. Harta, rumah, semua hancur. Tak ada seorang pun orang kafir yang tinggal. Cuba buka surah Nuh. Surah Nuh ayat 26. 26, 27 kan? Okey. Cuba terjemah. Wa qala Nuhun. Dan telah berkata Nuh. Qala fi'lun. Nuh fa'il kan? Apa jenis fa'il ni? Isim? Mufrad ke? Musanna ke? Jamak? Mufrad. Telah berkata Nabi Nuh, Rabbi. Wahai Tuhan, wahai Tuhanku. Ada doa Rabbana, wahai Tuhan kami. Ada doa Rabbi, wahai Tuhanku. La tazar. Ini doa Nabi Nuh. La tazar, jangan engkau tinggalkan ataupun biarkan alal ardi. Di atas muka bumi ni. Minal kafirin. Daripada orang-orang kafir dayyara. Seorang pun yang tinggal. Hancurkan semua. Hapuskan semua. Anak cucu. Kenapa? Nabi Nuh beritahu sebab. Innaka. Sesungguhnya engkau intazarhum. Sekiranya engkau biarkan mereka tinggal. Apa mereka akan buat? Sama. Yudillu. Mereka akan menyesatkan. Menyesatkan. Siapa? Hamba engkau.
Jadi kalau mereka ada lagi, hamba engkau beriman pun akan disesatkan. Wala yalidu. Kemudian kalau mereka beranak, apa jadi anak mereka? Wala yalidu. Mereka tak akan melahirkan kecuali fajir kafara. Jahat dan kafir. Dari mana Nabi Nuh tahu? Nabi Nuh tahu tak benda gaib? Orang kafir ni, anak dia yang akan lahir kafir. Cucu dia pun kafir. 7 keturunan kafir. Nabi Nuh tahu daripada mana? Pengalaman. Berapa lama dia berdakwah? Yang dapat berapa orang? Ada kata 14, ada kata 40, ada kata 70. Dan sebenarnya Allah juga beritahu Nabi Nuh. Kaum kamu ni tak akan beriman dah lepas ni. Cuba buka surah Hud. Ayat 36. Ni. Cuba terjemah. Wa uhiya. Dan telah diwahyukan ila Nuh kepada Nuh. Annahu bahawa sesungguhnya lan yu'mina. Tidak akan beriman min qaumika. Tengok Allah guna apa ni? Bahasa Arab Allah guna lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali akan beriman daripada kaum engkau illa. Kecuali man kecuali orang yang qad amana. Kecuali orang yang dah beriman. Yang dah beriman 14 orang atau 40. Yang ni je. Yang selepas itu, lan tak akan beriman. Fala tabta'is. Maka, jangan kamu sedih, jangan kecewa. Bima kanu yaf'alun. Dengan apa yang mereka lakukan. Jangan sedih. Kenapa tak perlu sedih? Sebab, dah kamu buat kerja kamu dah. Yang patut kamu sedih bila kamu tak berdakwah ataupun kamu kecewa. Okey. Jadi berdasarkan makluman daripada Allah inilah Nabi Nuh buat kesimpulan pokok ni memang tak akan beriman. Maka Nabi Nuh pun berdoa. Allah doa, Allah makbulkan. Macam mana Allah hancurkan kaum Nabi Nuh? Dengan banjir besar. Jadi kadang-kadang banjir itu Allah nak bagi apa? Dia macam berkali-kali banjir kan. Tapi perangai macam tu lah. Jadi kadang-kadang Allah bagi banjir itu sebagai hukuman kepada mereka. Tak berubah. Yang tak solat dulu dah banjir, tak solat. Lepas selamat, dapat rumah baru, tak solat juga. Allah lagi banjir kan. Jadi akhirnya tak berubah juga. Maka Allah terus lagi bagi banjir. Bukan nak marah ataupun bukan setuju dengan banjir tu. Tapi nak begitu kadang-kadang banjir tu ialah Allah nak bagi peringatan supaya apa? Kembali kepada agama. Jangan banjir, lepas tu semua orang pakat tolong, rumah hanyut, dapat rumah baru, lepas tu walhasil balik asal. Tak ada apa-apa perubahan. Okey, boleh apa ni? Kenapa Musa sebut sebelum dia berdoa, engkau bagi harta dan perhiasan kepada Firaun, maka hancurkan harta mereka. Sebab apa? Sebab harta tu menjadikan Firaun sombong dan dia guna harta bukan untuk bersyukur. Sebenarnya Allah bagi harta bukan sebab orang tu mulia, tapi sebagai ujian. Kalau orang beriman dapat harta, apa sepatutnya? Semakin bersyukur, semakin taat. Tapi kalau orang tak beriman dengan harta, dia semakin kufur. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Alaq. Ayat apa? 6. Okey, terjemah. Kalla. Oh, dah ada terjemahan. Setengah pelajar dia beritahu saya, dia PM saya. Ustaz, kenapa terjemah yang dah ada terjemahan? Tak nampaklah hebat Ustaz tu. Apa dia?
Tak apalah, kita jangan tengok pada terjemahan. Kalla, apa makna kalla? Sekali-kali tidak. Tidak. Oh, nak bagi yang tak ada terjemah. Okeylah. Baru nampak hebat kan? Pelajar ni macam-macam. Okey, kalla, sekali-kali tidak. Innal insan. Sesungguhnya manusia, la yatagha. Tengok Allah guna satu, inna. Harfu taukid. Yang kedua, lam. Dua, harfu taukid, penegasan. Mana apa tu? Allah nak tegaskan. Sesungguhnya manusia pasti akan tagha. Tagha ni tagut, melampau. Pasti akan melampau. Bila tu? Bila manusia kebiasaannya pasti melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Apa dia? Cuba terjemah. An bahawa ra'ahu. Ra'a dia melihat. Hu ni siapa? Dia melihat dirinya istaghna. Serba. Tengok Allah guna perkataan. Allah tak kata macam ni. Annahu ghaniyun. Manusia akan melampau sebab sesungguhnya dia ghaniyun, kaya. Tak. Allah kata bahawa dia melihat dirinya serba cukup. Makna apa tu? Dia sebenarnya tak serba cukup. Cuma dia perasan. Faham tak? Ar-ra'a tu makna dia perasan dia serba cukup. Tapi sebenarnya dia tetap miskin, fakir. Nampak? Jadi bila ada harta banyak, membawa kepada tagut. Macam Fir'aun. Betul tak? Bila ada harta, biasa manusia sombong. Ada contoh lain tak? Dalam Quran. Manusia bila ada harta, sombong. Surah Al-Kahfi. Apa dia? Cerita apa ni? Pemilik kebun. Dia sombong. Sebab apa? Ada kebun, 2 kebun yang mewah, yang lebat buahnya. Sehingga dia kata apa? Kepada sahabat dia yang miskin. Ana aksaru minka malan wa a'azzu nafara. Surah apa ni? Orang Melayu suka baca sekarang kan? Dulu Yasin, sekarang dia tinggal ada Yasin. Dan naik darjah sikit kan? Lepas ni mungkin dia baca surah Baqarah kot. Aku aksar lebih banyak daripada engkau mal, harta. Tengok. Bila harta banyak, ni ayat sombong ni, aku. Ayat sombong. Dan yang kedua dia bangga dengan apa? Nafara. Nafara ni pengikut, follower, staff. Kalau syarikat dia besar. Ayat ana tu ayat sombong. Apa punca? Ar-ra'ahu istaghna. Sama juga Qarun kan? Qarun dia berbangga sebab apa? Sebab Allah bagi kekayaan. Tapi akhirnya Allah buat apa? Allah benamkan Qarun dengan hartanya sekali. Sebab tu bila kita korek tanah, jumpa harta Qarun. Ada di mana-mana kan? Di Malaysia pun harta Qarun merebak sebab banyak sangat. Cuba buka surah Az-Zukhruf. Ayat ayat 51. Tengok. Antara sebab Firaun ni sombong, wanada. Cuba terjemah. Wanada dan telah memanggil, telah menyeru Firaun fi qaumihi, kepada kaumnya. Apa tu? Dia nak bangga lah tu. Qala, Firaun berkata, ya qaumi, wahai kaum aku, alaysa li mulku Misra? Bukankah milikku mulku Misra?
Tengok, sombong. Bila ada apa ni? Kuasa. Bukankah Mesir ni kerajaan milik aku? Wahadil anhar, dan sungai-sungai ni tajri min tahti, mengalir dari bawahku. Afala tubsiru, kamu tak nampak ke kehebatan aku dengan kuasa dan sungai? Sungai apa ni? Dia sungai Nil lah. Sungai Nil tu mengalir bawah istana Firaun ke kat mana? Bawah ke depan? Mana tahu depan? Mana tahu? Sungai Nil tu depan istana. Tapi ayat ni macam bawah kan? Mana tahu depan? Kan masa Mak Musa hanyutkan Musa, sampai ke mana? Depan betul-betul istana Firaun. Sungai ni lah. Tengok, berbangga dengan sungai, ulama kata, maka Allah hancurkan Firaun dengan air juga. Apa yang dia bangga, dengan itulah Allah hancurkan dia. Jangan bangga dengan kereta. Ni kereta saya mahal ni. Takut-takut terbakar kan. Okey. Habis lah? Okey. Ayat 89. Okey. Apa doa Nabi Musa AS? Apa doa tadi? Satu, hancurkan harta-harta Firaun. Yang kedua, matikan hati dia. Lepas ni jangan dapat hidayat langsung. Maka Allah makbul tak doa tu. Ayat seterusnya. Qala, dia berkata, iaitu Allah. Tu di atas. Qad ujibat. Sesungguhnya telah ujibat dikabulkan da'watukuma. Da'watu tu doa lah. Doa kamu berdua. Tiba-tiba keluar doa kamu berdua. Kalau kita tengok ayat lepas, sebenarnya Musa berdoa seorang ke Musa berdoa dengan Nabi Harun? Tengok ayat tu. Seorang ke berdua? Seorang kan? Tiba-tiba Allah kata, telah diperkenakan doa kamu berdua. Keluar pula kamu berdua. Doa seorang, Allah makbul dua. Tengok ulama, daripada ayat ini bila keluar hukum. Apa hukum dia? Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Bila Nabi Harun mengaminkan, sama seperti orang berdoa. Hukum dia, bila kita aminkan doa orang, sebenar kita juga telah berdoa. Dan sebab itulah daripada ni, ulama mazhab Hanafi dengan Maliki, dia kata, kalau imam baca Fatihah dalam solat jahriyah, makmum tak wajib baca. Bahkan ada kata tak sunat pun baca. Sebab apa? Sebab bila imam habis Fatihah, makmum kata apa? Amin. Bila makmum kata amin, seolah makmum dah baca Fatihah tu. Bahkan ada satu hadis, qiraatul imam, qiraatul makmum. Baca imam adalah bacaan makmum juga. Jadi mazhab Hanafi dan Maliki, dia kata tak wajib baca Fatihah kalau solat subuh, maghrib dan isyak. Cuma mazhab Syafi'i wajib baca. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat yang sempurna bagi siapa yang tak baca Fatihah. Okey. Jadi kita nak ikut yang mana, Ustaz? Kan kamu kan mazhab Syafi'i. Tatat. Ikutlah. Bacalah. Cuma janganlah kita imam baca Fatihah, masa tu tak boleh baca. Lepas imam baca Fatihah, imam baca surah, masa tu kita baca. Dan kamu pula jangan baca slow. Imam baca Qul Huwallah, kamu baca Fatihah panjang pula. Imam rokok, kamu tak rokok, salah. Makmum wajib ikut
imam. Imam rokok, kamu kena rokok. Kalau tak habis pun, kena rokok. Habis Fatihah makmum, siapa tangguh? Imam. Okey. Telah disahutkan doa kamu, fastaqimah. Maka, istiqamah. Maka, hendaklah, ini fi'il amar. Hendaklah, kamu berdua istiqamah. Bahasa Arab juga. Bahasa Melayu apa dia? Ha? Ha? Oh, miskinnya bahasa Melayu. Ha? Konsisten. Bahasa Inggeris kan? Hendaklah kamu teruskan. Senang. Hendaklah kamu teruskan. Teruskan apa? Kerja dakwah. Doa. Kerja dakwah jangan berhenti. Sebab tu ada ahli tafsir mengatakan, bila Allah kata, Allah makbulkan doa, tapi bila? Ada ahli tafsir mengatakan, selepas 40 tahun Nabi Musa berdoa. Pengajarannya apa? Bila kita berdoa, pasti Allah makbulkan. Cuma, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang Allah makbulkan, bukan Allah bagi yang kita minta, tapi Allah elak kita daripada musibah. Itu pun perkenankan doa. Dan yang ketiga, Allah perkenankan, Allah bagi ganjaran pahala di akhirat. Jadi kesimpulannya, bila orang beriman berdoa, jangan kecewa bila Allah tak makbulkan. Sebenarnya Allah makbulkan, cuma bentuknya berbeza. Okey. Lepas kamu berdoa, relax. Rehat daripada dakwah tak? Fastaqimah. Teruskan kerja dakwah. Wala tattabi'ah. Dan janganlah kamu, tengok bahasa Arab 2. Jangan kamu berdua ikut. Sabila. Jalan allazina. Orang-orang yang la ya'lamun, tidak mengetahui. Maknanya haram. Orang beriman ikut orang jahil. La ya'lamuni jahilah. Ataupun istilah sekarang dia panggil apa? Taklid. Buta. Taklid buta tu la ya'lamulah. Haram ikut. Allah sebut dalam surah Isra kan, wala takfu ma laysa laka bi'ilmun. Jangan kamu ikut ataupun beramal apa yang kamu tidak ada ilmu. Jangan. Habis nak buat apa? Bertanya. Okey, boleh Habis. Lepas ni Allah cerita, lepas doa Nabi Musa dimakbulkan oleh Allah, apa berlaku seterusnya? Kita ikuti sambungan minggu depan. Pagi besok ada kelas, Malam besok tak ada. Kita sambung hari Selasa pun tak ada. Kita sambung hari Rabu. Isnin, Selasa tak ada. Sebab sekarang mak bapak ramai bercuti. Sebab anak-anak cuti sekolah. Jadi ustaz pun nak cuti juga. Tapi kita bercuti sambil berdakwah. Okey, saya nak bagi tahu kepada pelajar online kalau ada yang daripada Indonesia. Memang ada, tapi kita tak tahu berapa ramai dan di mana. Yang pasti ada di Jambi. Jadi hari Sabtu ni kita akan pergi ke Jambi dan Padang. Jadi mana-mana pelajar tadabbur yang ada di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi Padang. Kita akan ada di sana pada 24 Disember. Dan pada 25 dan 26 kita akan ada di Padang. Padang ni nama
Nama tempat bukan Padang Bola ni, ha? Padang, ha? Jadi mana-mana pelajar yang ada di Bukit Tinggi dan di Padang ataupun sekitarnya, boleh kita berjumpa pada 24 Disember, 25 dan 26. Untuk mengetahui maklumat lanjut, boleh hubungi pihak pengurusan. Jadi kita cuti sampai hari Selasa, insya-Allah hari Rabu kita sambung. Oh, masa dia nak habis, ha? Pukul 11. Tak habis juga buku ni. Last, ha? Muka surat apa? Saya tepat 3. Okey, hari ni kita baca minggu depan lah. Saya perlu baca huraian dia. InsyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران